Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Lama tidak bertemu. Okey. Um, Okey, macam yang video sebelum ni saya cakap untuk korang buat check berkenaan dengan political band. Okey. Untuk siapa yang ada komputer window processor, window processor, or Mac, Apple ataupun Windows, boleh download yang kita punya platform ni di komputer korang. Chromebook, aku tidak pasti, tapi kalau tidak silap tidak dapat kot. Sebab dia punya running macam OS running dia macam Android. Sebab untuk kita punya bunker atau mana-mana bunker, dia ada satu function which is kita panggil backtester. Backtester ni untuk kita check market-market yang sebelum ni, untuk test kita punya analisa lah. Okay. So ini kita boleh set dia punya this backtester dekat kita punya komputer. Okay, which is kau kena pergi bahagian view, lepas tu strategi tester sini dekat atas. Lepas kamu download lah, lepas kamu download, klik ini yang strategi tester. Lepas tu dia akan kita dia akan keluar macam ni lah, ada indikator dekat bawah ni. So korang boleh pilih market mana, US apa semua, or you can pergi dekat ini untuk tester lah. Tapi korang kena download dia punya data dulu, which is dekat tools, history center. History center. Lepas tu pilih mata wang mana yang kamu mau, ataupun with subject of prospect yang korang trade. Kalau macam ini, saya buat gold, saya ambil dari sini lah. So sini metal, so pilih korang mau check untuk 1 hours or 4 hours boleh. Lepas tu klik tarik mana. Lepas tu import data. Klik import. Export. Go export. Lepas tu pergi bahagian metacode ni lah, atasnya app data, roaming, metacode, terminal, tester, history and file. After that just save sajalah. Just save. You want to replace ini yang tulen tadi. So kita payah mau replace first time, just go replace. After that, bila sudah replace, korang set macam ni lah. Ini pergi indicator, check indicator apa yang korang nak guna semua. Symbol, korang masuk yang symbol prospect yang korang download tadi. Lepas tu everything most precise method. So setiap di data. Lepas tu yang sebelah kanan, you boleh check sebelah kanan tu, dia ada period. Masukkan H4, lepas tu klik start yang dekat bawah ni, start, so dia akan download nanti. So once sudah complete semua, tengok tarik ni yang dekat bawah ni. Sorry, aku pindah gambar ni ya. Sorry. Yang dekat bawah ni, yang dekat bawah ni, korang boleh tukar tarik dia dari tahun berapa yang korang mau check. Kalau macam aku ambil daripada 2014 sampai 2025. So yang ini untuk dia punya kelajuan kita set up. Yang ini tak perlu kacau. So once dia sudah download sekarang ni, dia downloading. So nanti dia akan fully automatic, dia akan keluar macam ni. Dia akan, dia punya screen dia akan keluar macam ni. So apa yang perlu kita buat, kita just tekan play dekat sini.
So dia akan bergerak automatik. So di sini kita boleh check macam mana kesan market menggunakan Bollinger Band, apa yang terjadi, pattern tu macam mana. For example macam ni sekarang kan, korang nampak ni. Aku stop dulu sekejap. Okay, sini tengok. Yang ini yang macam ucap dia naik, dia turun break BB, lepas tu dia buat penurunan. Okay, lepas tu dia buat penaikan, dia still dalam kawasan mid BB and lower BB. So dia still ada kekuatan untuk sell. Okay, cumanya dekat sini dia ada buat sideway yang agak panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, macam lebih kurang 3 hari. Ini perjalanan lebih kurang dalam seminggu perjalanan. Okay, selepas dia sampai titik bawah ni, okay, dia buat fallback dan dia break mid BB pergi top BB. So ini adalah tanda untuk kenaikan selepas candle dia berada di atas. So sideways, lepas tu dia buat tanda kenaikan. Okay, lepas tu dia mengecil, candle mengecil dan buat penurunan semula dan break. Dia break lagi sekali, dia stay di atas, lepas tu the next candle dia break di bawah balik. So ini semua kita boleh tengok melalui dua carta ni. Satu, kita punya Bollinger Band. Okay, tiga garis ni. Lepas tu daripada sini stokastik kita tak sentuh lagi. Cuma dari sini, daripada Bollinger Band dan stokastik ni, kamu boleh tengok kekuatan market tu sudah sampai maksimum ataupun dia sudah buat perubahan arah. Okay, okay, since we in this page, aku bagi sedikit perkongsian berkenaan dengan how we link the market using guna ni stokastik lah. Okay, dekat bawah ni dia ada 20. Okay, 20, dekat atas ni 80. Sepatutnya di tengah ni dia ada 50 kalau kita check kita punya indicator tu custom 50. Okay, 50 adalah border, garis tengah di antara kekuatan market buy dan sell. Okay, kita panggil breakout zone. Kalau macam dia break ke atas, kekuatan main dan signal tu ada di atas, sell position memang akan kuat, agak kuat. Okay, tapi dia bergantung kepada market semasa. Dia tidak accurate, tapi orang cakap dia bergantung kepada market semasa dan time frame yang korang follow. Dia akan terkacau sebab benda ni subjektif. Dia akan terkacau sekiranya dia ada news. Market ni senang, dia pattern memang sudah pattern, tapi news yang akan kacau most likely. Okay, kebanyakannya. Jadi kita kena alert. Sebab tu aku katakan money management is sangat-sangat important. Andai kata kita proceed buy, tiba-tiba ada news, market tu jatuh sell jauh, and then kita punya duit berapa je dalam. So kemungkinan untuk MC tu sangat tinggi. Sebab tu permulaan saya sarankan untuk guna demo ataupun guna account set. So amount yang kita ada dalam tu dia boleh catch up ataupun dia boleh bertahan untuk kita punya experience lah. For those who yang belum masuk duit betul lagi, maksud kalau belum deposit lagi, boleh guna depo untuk experience banyak ni. Tapi janganlah depo, janganlah buat account yang demo tu sampai yang 1 juta gitu. Sebab we never feel like dia punya challenge, sebab duit tu sentiasa ada di dalam. So ambil the most yang paling rendah. Okay, kalau kita serve 3,000 kan, 3,000 pun agak tinggi. Sebab mungkin ada di kalangan member-member semua mungkin mampu untuk deposit dalam 3,000, ataupun mungkin sudah ada duit 3,000 US dollar dalam tu. So boleh, tapi aku sarankan untuk guna account yang kecil. Okay, so berbalik pada yang sini punya cerita.
tadi 50 is the borderline between buy and sell. Sekiranya, okey, nampak tak garisan ni? Ya, betul. Okey, garisan ni dia lebih kurang dalam 50 lah. Okey. Tengok. Market break dekat sini. Okey. Dia break dekat sini dan tengok dekat Bollinger Band bahagian atas tu. Okey. Dia menghubung apa? Oh, inilah. Okey, nampak? Okey, dekat sini dia buat pecahan. Okey, let's say ini 50, garis 50 tengah ni. Tengok. 50 dia break, lepas tu dekat atas tu mid BB pun dia tengah break. And then jalan di sini ada cubaan untuk turun, break BB. Tapi tengok dia pull back dekat sini untuk buat kenaikan semula. Stokastik dekat bawah, dia still berada dalam 50 punya position. So di bawah bahagian stokastik dia ada satu confirmation yang mengatakan position buy masih kuat, strong. And then kita dapat confirmation kedua, which is candlestick masih bermain di dalam line mid BB, up and down, and dia close dekat position buy. And the next candle dia naik buy. So di sini kita sudah tahu dia akan buy strong. Tengok. Selepas tu candle seterusnya dia keluar daripada top BB, top Bollinger Band. So maksud dia di sini bila dia keluar dalam top BB, dia ada satu momentum kuat, especially bila stock dekat bawah ni dia berada di posisi atas daripada 50. So atas daripada 50, position dia adalah strong buy. Okay, strong buy. Tambahan dengan mid BB and top BB dia position, dan candlestick dia berada di luar top BB. So ini maksudnya position untuk buy is strong. Okay. Untuk yang intraday, mungkin position 2 ni sudah memadai untuk dorang take profit. Tapi bagi long term trader atau swinger, they will let it go sampai atas. Tengok dekat sini pun macam tadi, tengok dia mid BB 50. Lepas tu di sini semua dia bermain, nampak? Semua atas 50. Dia cubaan untuk turun atau dia buat macam repair market, okay, to collect new buyers or new investor. Lepas tu dia push lagi naik, dia push naik. Dia ada buat penurunan di sini di bawah 50, tapi dia tidak break mid BB di atas. Okay, dia punya cara untuk tengok ni senang. Kita tengok bawah, kita tengok atas, kita tengok bawah. Let it go first. Biarkan dia jalan dulu, tengok. Kalau confirmation market tu, okay, dia buat penurunan. Contoh, stokastik itu main line dekat stokastik warna hijau ni, dia sudah break 50. Okay, dia break 50 dekat garisan ni, kita tengok. Tetapi signal line yang warna merah, dia still di atas. Sekejap.
Sorry, battery habis. Battery habis. Okay, tadi kat mana? Pakai 50 ni confirmation. Dia break 50, tapi itu tadi dia punya main is hijau, garisan hijau, and dia punya signal is still di atas 50. Kan, betul. So, maksud dia market masih lagi kuat. Unless kalau ada pecah mana-mana di antara Bollinger Band dengan stokastik, mana-mana yang pecah dulu, kita boleh take it as a early signal. Contoh, okay, tengok dekat sini garisan, dia masih atas 50, okay, bersilang, dia naik balik semula. Lepas tu perasan tak, setiap kali sebelum dia buat pertukaran arah, candlestick tu dia akan mengecil. Okay, macam ni. Dia kecil, dia sideways macam ni, and dia akan keluar satu candle break the inilah mid BB. The next candle is dia buat penurunan, dia close dekat bawah mid BB. Dan yang ini adalah advantage untuk strong market, yang mana dia buat penurunan daripada mid BB turun ke bottom BB. Lepas tu nampak tak dia close dekat bawah candle. Dia buat close dekat bawah candle. Okey, dekat sini tengok. Sini antara dua ni kita sudah nampak ada penukaran arah. Dari mana? Daripada sini. Stock. Dia cross. Dia berubah. Okay, tengok. Dia ada cubaan untuk buy, tapi dia close dekat bawah. Dia naik, lepas tu dia cross dekat bawah. Sini kita sudah nampak. Di sini sudah kita nampak yang crossing line ni, main dengan signal merah dengan hijau ni sudah bertindih. Dan yang hijau is a main, dia masuk dekat bahagian bawah. Kalau dia dekat atas, dia masih strongly buy. Tapi yang ini dia cuba untuk push naik, to cross back the line macam ni. Tapi tiada kekuatan. Nampak garisan dekat bawah ni pun adalah 80, 20 kan. Jadi tengok, dari 80 ni dia buat penurunan. It's an early signal untuk buat sell. Lepas tu dia cuba untuk buy semula, tapi dia tidak cross 80. So, it's a sign yang kekuatan untuk buy itu mungkin dah berkurang. Sudah berkurang. Okay, dan dia cuba untuk cross naik balik, tetapi demand untuk buy sudah kurang. Okay, so dia macam kekuatan market untuk buy itu memang sudah tiada lah. So, dia buat penurunan di sini melalui first signal cross mid BB. The second one, they cross the bottom BB. And the Bollinger Band, tengok, nampakkah Bollinger Band? Bila dia cross di bawah, kalau kita mau tahu market tu akan go lagi bawah ataupun lagi atas, kita tengok momentum yang macam ni. Bila dia cross line, dia break the bottom ataupun di atas, macam sekarang ni di bawah lah. Tengok, candle yang atas ni dia menguncuk macam tu, mengecil. Dia mengecil. Nampakkah? Ya. Okey, dia macam mengecil begitu. Begitu mengecil, lepas tu baru dia macam buka begitu, mengakak. Macam inilah yang dekat atas ni. Nampak? Okay. So, bila dia jadi macam ni, yang atas ni naik, yang bawah ni turun, candlestick close di luar BB, bottom BB, the next candle dia memang akan drop kau-kau. It can be happen disebabkan ada news ataupun mungkin kebanyakannya yang kuat market macam ni memang impacted by the news lah. Okay, tapi jangan risau. Kalau macam tidak yakin atau tengok dekat Forex Factory ada news besar impact yang warna merah, tak nak masuk, tidak apa. So just biarkan dia bergerak dulu
dapatkan dia punya position dekat mana, study, tengok dia punya pergerakan mana dulu. Selepas dia sudah bergerak 1 hour atau 2 hours after, boleh je masuk. Boleh je. Macam contoh dekat sini, tengok. Tapi dia agak lama sikit lah. Still turun, tak rugi pun. Kalau macam masuk, contoh dia masuk turun sini, lepas tu naik, baru kita plan untuk masuk. Sebab kita sudah tahu dia punya direction is sell. Ambil lah sikit macam tu. Ini pun paling-paling kalau bawah ini pun dapatlah 0.01 tu, dapatlah dalam $18. Tapi kalau benda sudah yakin masuk 18 ke 6, tapi itu pun ambil masa sikit macam ni. Ini berapa? Dalam 3 hari 3 100 lebih lah. Boleh. Kalau cuma main-main apa semua, boleh. Itu pun sampai sini, tak kira bawah lagi. Kalau daripada bawah, kalau sampai bawah, kemungkinan kalau macam kita masuk sini lah, let's say sampai bawah ni, dalam 30 dia kali 4, 12, 120 31 lot lah, atau 31 boleh lah dapat. Tapi dia akan ambil masa sedikit. So kebanyakan orang, diorang ada di kalangan trader, diorang sanggup tunggu lama, ada yang tak sanggup tunggu lama. Itu semua depend dengan korang punya inilah kesabaran. Ada orang kalau macam tiada setup, macam saya lah, tiada setup, walaupun dia sideway macam ni, aku just biarkan dulu, aku tunggu arah, aku tunggu dia punya confirmation arah mana, buy ke sell ke apa semua. Dan kalau aku sudah nampak itu baru masuk. So aku ambil sikit dalam $30-40 atau $50. So enough. Okay. So terpulang. So untuk yang makin dia tengok, dia tadi sell dekat sini, lepas tu dia buat penukaran arah, dia cross mid BB, naik, lepas tu dia naik, kecil, tengok sini. Dah cross line, dia buat penurunan pula. Tengok, buat penurunan, dia lepas mid BB apa semua, dia cuba naik tapi cross balik, turun. Lepas tu di sini dia naik, cross balik, naik, turun. Tengok. Pastikan kalau korang mau confirmkan benda macam ni kan, just ambil masa sikit, luang masa untuk check, tengok yang market sebelum ni, tengok pergerakan dia macam mana. So memang dia akan ada beberapa pattern. Contoh macam yang begini. Ini pattern market ya. Ini boleh ke band market yang betul, tapi aku mau kasih tunjuk sama kamu dia punya pattern, how it look like, macam mana dia tengok. Kita tengok dia macam mana. Okay, macam ni tengok. Untuk yang ini adalah buy market. Kalau macam kita tengok, sebab tengok sini dia buat kenaikan, so ini mestilah market semua dekat atas. Sini mungkin dia ada buat sideways, penurunan, lepas tu dia break, naik balik. Sini mungkin dia ada buat penurunan. Macam mana aku tahu dia buy atau sell? Okey, kalau macam kita tengok dekat market sebelum ni, tengok. Kalau macam dia buat penurunan, dia akan macam ni. Market dia yang mid BB akan ke bawah. Kalau dia buat kenaikan, market mid BB dia akan naik ke atas. Okay. Contoh, this one. Okay, dia buat penurunan. Tengok. Mid BB dia akan menurun ke bawah. Kalau dia naik, kalau dia position untuk buy, mid BB dia akan naik. So position atas untuk buy, mid BB dan top BB akan selari. Dan kalau dia sell, mid BB dengan bottom BB dia akan selari turun. Faham? Okay. Tengok dia punya pattern. Semua all the same, all exactly the same. Dan aku nak remind balik semua, benda ni, trust me, dia adalah pattern yang berulang-ulang. Tengok, buy yang ini dengan buy yang ini lebih kurang. Lepas tu dia buat penurunan. Cuma beza dia ada continuous buy atau sell. Pattern tu sama. Tengok, dia sideways, tengok dia buy, terus turun, buy balik, turun, macam tu. Tengok, benda ni dia akan berulang-ulang. Sebab tu orang, siapa-siapa yang rajin flashback market sebelum ni, tidak kisahlah dari tahun bila, 19
96 kah, tahun 2000 kah, 2010 kah, whatsoever, korang tengok pergerakan market tu, baca, fahamkan dan ingat, sebab benda ni dia berulang-ulang. Honestly, forex market is senang bila kau rajin untuk flashback dia punya market pattern, pergerakan semua. Of course, news akan kacau, tapi bila kau dah master atau bila kau dah faham Bollinger Band ni macam mana, atau dia punya track pattern, buy macam mana, sell macam mana, tengok macam ni. Dia naik, lepas tu yang ini dia kangkang, yang ini dia kangkang, lepas tu dia buat penurunan. Boleh tengok berapa jauh perjalanan dia. Tengok, selarikan dengan stokastik. Atau kalau the best way juga, kalau korang mau belajar untuk dua-dua ni, paling senang fokus dengan Bollinger Band dulu. Okey, tengok perjalanan. Okey, let's say kalau letak 2 tahun punya perjalanan, tengok dia punya pergerakan. Okey, yang mana dia break begini, dia close dekat atas, buy. Lepas next candle dia masih maintain dekat atas, macam contoh ni, dia break, buy. Lepas tu next candle dia sell, tapi dia dekat posisi atas, tengok dia masih. Lepas tu dia turun, penurunan balik apa semua, tengok. Sementara dia masih berada di atas atau di pertengahan BB itu, biarkan dulu, jangan masuk buy atau sell, sebab di sendiri pun belum ada confirmation, kita belum dapat apa-apa confirmation di situ. So bila dia ada contoh candle macam ni, buy, the next candle is buy. Okay, the next candle is buy. Kalau macam tidak yakin lagi, the position is buy, senang, tengok dekat BB, dia cross ke tidak, dia cross, then another signal for you to buy. Okay, buy lah, tengok buy, biarkan dia buy. Lepas tu turun gini, janganlah gabra terus mau sell, jangan macam. Okay, kalau yakin benda tu dia akan positively buy, then just biar, tengok. Kalau macam close di sini pun tidak rugi banyak, tidak untuk banyak, tidak rugi banyak. Okay, contoh di sini dapatlah dalam $10 macam tu. Okay, kalau ambil sini pun dalam $17. Tapi kalau dibiar mungkin dia boleh pergi jauh sikit, mungkin dalam 20, 39. Ini kalau atas ni dalam $3 boleh dapat. Tapi ini mungkin dalam seminggu untuk 0.01 macam tu. Ya, kira. Okay, nampak kecil tapi dia punya ni besar. Okay, untuk 0.10 lagi besar lah. Dia invest dengan orang punya account, yang mana standard account, ada yang ni apa semua, it depends. Okay, so bila mana dia macam sudah cross macam tu, dia cuba untuk naik persentuhan. Tengok macam saya cakap tadi. Okay, signal dia di atas 80, lepas tu dia selari ataupun sejajar dengan 8, the main sejajar dengan dia punya signal line yang dekat sini. Dia cuba untuk naik atau tolak market untuk buy, tetapi tidak kekuatan dan dia buat penurunan. Nampak di sini, dia cuba untuk push dia dapat sell, keluar, sell, tengok. Terus dia buy balik, terus dia sell balik, buy balik, sell balik. Ini jangan silap, ini bukan market semasa, ini adalah trace back daripada market tahun 2014 yang kita tengok sekarang. Okay, tengok dekat sini sekarang. Dia buat ini adalah salah satu keadaan yang membuat ramai trader intraday stress ataupun scalping stress. Sebab ini area ini adalah sideway yang sangat lama, mungkin seminggu lebih. Okay, ini daripada sini, tengok di sini dia sell, dia buy, terus dia buat penurunan, dia bermain dekat sini. Nampak how stress kita di sini. Jangan tertipu, jangan tertipu. Tengok, so ini pun masih di dalam keadaan tengah untuk buy. Dia buy untuk short dia, sekejap dia buy. Lepas tu dia buat penurunan balik. Lepas tu dia terus buat begini. Paling best bila dia ada main macam ni, kita just tunggu. Sebab makin lama sideway tu, contoh macam ni, lama makin lama makin kecil dia punya apa, Bollinger Band ni, makin mengucup begitu, makin akan ada kuat momentum untuk buy atau sell. Contoh di sini, nampak kecil, biasanya ini trader semua dia akan
tunggu sampai ada satu signal, macam contoh ni buy, sell, semua tengok. Tapi kalau kita tengok properly, clearly, nampak di sini dia tidak dapat tembus bahagian buy langsung. Sini kalau mau bom habis untuk confirmation, tengok dia candle, ada satu candle keluar sini dan break candle sini, nampak sini dia sudah mengangkat, candle sudah mengangkat. Sini kita sudah boleh nampak. Tapi ada setengah trader, kadang-kadang aku pun tidak yakin yang ini dia buy. Close sini, kalau dia close dekat sell sini, kadang-kadang yang ini dia boleh spike untuk break, dia terus akan naik sini. Ini biasanya akan terjadi bila news. Okay. So untuk confirmkan pergerakan market itu, tunggu the next candle. Contoh ni, of course lah tunggu ni sakit, dalam 4 jam ni tunggu ni sakit. Tapi orang cakap berbaloi ke tidak untuk tunggu. Kalau macam dia break sini, dia maintain dari sini, dia selalu bermain macam ni je lah dalam 4 jam tu. Sampai dia close sini, boom, 4 jam close sini, sini bolehlah entry atau tunggu sekejap dia reverse, baru entry. Entry dari sini sampai bawah ni, jangan bawah lah, sini je lah. Okay, $20. Tunggu macam tu, sekejap je. Kalau macam 8 minit, just biar tak payah main. Itu kalau macam masuk 1 position. Kalau masuk 2 atau 3 position, depends on lot yang korang masuk. Kita tengok ini pattern, aku kasih play sekejap. Ini macam ni, this is how the strategy tester yang sebelum ni punya market bergerak lah. Okay. So ini adalah daripada 2014. So yang ini kita boleh adjust daripada bawah sini, nampak aku punya mouse kat bawah ni. Okay. Ini adalah dia punya kekuatan. Habis sekolah jual lah, kalau mau tengok laju dia macam mana. Nampak? Tadi kita tengok dia dekat sini kan. So di sini kita boleh belajar tengok pattern dia bergerak macam mana. See, this is how the pattern look like. Sideways, lepas tu dia pull up, lepas tu pull down balik, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik. Di sini kita boleh study macam mana dia punya pergerakan dalam satu masa tu. Pattern, this is how we study. Tapi kalau bagi kamu dia terlalu laju dan kamu ada kesabaran kamu boleh reverse. Dia bergerak slow sedikit lah, tapi nampak pergerakan tu lah. Tapi kalau macam mau tengok dia laju, just tengok. So kita mau tahu dia punya pattern, tengok dia jadi macam ni. This is how the strategy tester adalah. Kebanyakan orang buat EA, robot, semua orang akan guna benda-benda macam. Tapi bagi aku manual pun power juga, tidak masalah. Okay, nampak tak tadi? Macam tadi. Ini nampak? Dia buy, dia pemain proses sideways, sini bawa turun, tengok turun. Nampak? Ini sama dengan yang macam tadi aku bagi tahu. Dia keluar di bawah motor BB angkat, ini belakang. Tapi yang tadi awal tu dia
next candle dia continue sell, betul. Dia continue sell, betul tak? Okay. Di sini yang macam pun cerita sebalik dia. Next candle dia adalah buy. Sebab tu kita mau tunggu the next candle apa action dia. Faham? Nampak? Dengan tengok dia punya position dekat sini, dekat stop ni. Nampak? Yeah. So dia reject dekat 20 dan dia cross dan push untuk buy ke atas. Betul kan? So the next candle is memang kena wajib tu. Okay, nampak? Selagi dia bermain lagi sekali. This is how we understand the movement of market menggunakan Bollinger Band. Jadi kita nampak macam-macam pattern Bollinger Band. Dan dari sini juga kita boleh belajar. Kita boleh je pause dia sekejap untuk check. Macam ini. Okay. Tengok pause dia, tengok pergerakan dia. Break itu semua. Okay. Dia semua di bawah BPP. Break BPP. Turun. Ini di bawah 50. Di bawah 50 dia line 50. So sell masih lagi go. Turun. Okay. Tengok. Oh, just main dia sini. Tengok. Okay, sini ada rejection banyak. Kecil, break. Terus dia cross ke sini. Cross dekat top PB. Terus tu jalan. Tengok apa jadi. Dia go buy. Tengok tu mengecil. Lepas tu dia buat penurunan balik. Lepas tu dia naik balik. Jump. Okay. Market gap macam ni. Tengok. Ini biasanya terjadi bila ada news besar. Lepas tu dia pada hari Jumaat dan market tu close pada pagi Sabtu. Ialah Jumaat malam tu lah. Sekarang dia pukul 4, pukul 5 dia close market. So the next day Monday dia terus jump, terus pergi atas sebab buy punya price tu masih tinggi. So sebab tu dia terus lompat and make a gap. Dan selama berapa lama aku trade ni, gap ni biasanya diorang akan tutup dulu. Tapi how long it going to tutup, dia akan ambil masa juga lah. Tapi basically diorang akan tutup gap tu untuk go through the next position, sama ada sell ataupun buy. Yang akan fall. Tapi biasanya memang akan. Okay. So tengok turun balik. Nampak tak? Ini adalah gap tu dan dia tutup dalam masa 2 atau 3 hari. Lepas tu dia buat dia continue dia perjalanan. Di sini kita try tengok dia punya pergerakan Bollinger Band dengan candle tu, selari dia macam mana. Dan kita kena kenali ataupun fahamkan dia punya pergerakan atau dia punya behavior lah. Pastikan stop dia. Kalau macam tidak pastikan stop, maksud tengok. Ini dia break sell yang semua, dia naik buy lagi main sell. Lepas tu dia turun, tengok balik sell. Fahami dan kenal pattern pergerakan Bollinger Band. Tengok macam ni tadi. Dia turun, lepas tu buy, lepas tu sell balik, tak lepas, lepas buy, lepas PP, lepas tu dia bermain sini, sell balik. Okay, lepas tu dia naik balik. Dia naik sampai atas. Okay. Tengok tadi, dia buy, lepas tu sini dia sell, buat penurunan. Okay. Tengok, this is another issue juga.
Yang sebelum ni macam saya cakap, jangan once dia break mid-PP kita terus bomb buy. Jangan. Tengok juga stochastic dia di area mana. Signal tu bawah 50, then dia still position sell. Tunggu the next candle. Lepas buy ni tengok dia close balik dekat sell. Tengok kalau macam korang buy, berapa jauh korang rugi. Tapi bila korang tunggu dapat confirmation, korang masuk sell, at least korang masuk sell kat sini sekejap saja dia ni. Lepas tu berapa aku banyak untuk sini. Kalau kau biarkan je sini, tengok sell masih strong, dia bermain sini, lepas tu sini dia sell lagi balik. Berapa banyak? Okay. Jaga money management, lepas tu sabar tunggu. Okay. Dia pattern yang akan berulang-ulang. Sideways, lepas tu dia gap. Sideways macam ni, dia seratak macam tu. Lepas tu dia jadi kangkang, dia akan buka macam tu. Boleh ke band bawah, turun bawah, boleh ke band turun atas. Candle mid PP dia akan ikut candle punya pergerakan. Kalau atas. Okay. Tengok macam ni, dia buat penurunan, dia buat turun, lepas tu dah ada gap lagi, lepas tu dia buat penurunan lagi. Okay. Try untuk buat dan monitor benda ni. Tengok. Aku akan tengok gini. Aku akan practice aku punya mata. Untuk tengok gini, untuk aku kenal pattern tu, untuk aku faham pattern tu. Tengok berapa lama dia sideways. Bermain atas bawah. Tengok. Lepas tu naik. Lepas tu kecil lagi, sideways lagi. Tengok. Buy, dia tengok dia berjalan macam mana. Tengok. Macam tu. Nampak? Sideways lagi, turun. So sideways lagi, turun. Sideways naik. Dia memang akan main macam tu ya. Cuma sekarang ni kita main di H4, dia akan ambil masa lama sikit lah. Cuma kita kena faham dan kita kena kenal pattern tu. Pergerakan tiba-tiba ada cross the line, cross buy position, buy high. Tengok apa yang jadi dekat sini. Sell, mengecil ni pun tiba-tiba terus buy besar. Sebab tengok berapa lama dia dekat position bawah ni, dekat stochastic bawah ni. Okay, cross tu nak push sell semua tak boleh. Tengok dia punya signal merah ni. Dia turun ke bawah. Lepas tu sini dia sudah mula cross. Dia cross ni main warna hijau, dan dia maintain di atas 20. So ada memang ada signal sudah di sini bahawa yang buy tu memang sudah memang ada memang ada kekuatan dekat situ. So dia memang akan naik. So tengok dia boom spike terus naik ke atas. 2 hari, 3 hari sudah naik. Ini dia boom pump terus naik. Selagi ada pattern macam ni, tunggu dia punya next candle. Contoh, tengok macam ini dia sell. So kita memang expect dia akan buat sell lah. Tapi kena tengok dekat sini. Okay, di sini dia sudah lemah. Okay, lepas tu sini dia buy balik. Okay, kita tidak boleh continue sell, so kita belum dapat permission untuk sell. Okay, sini tengok dia sell pula. Lepas tu sini dia berada di sell position, tapi dalam keadaan buy punya candle. Tengok, ini dia sudah mula buat kenaikan. Sini dia cross buy. Tengok. Okay, so selagi ada macam ni, buy sell, biarkan dia. Kalau korang dah masuk buy dekat sini, just biarkan dia, jangan close, biarkan. Okay, benda ni subjektif, tapi bila kau dapat confirmation macam ni dekat bawah stochastic, okay, di sini sudah cross, nampak? Signal hijau sudah naik, main masih di bawah dan mula membuat kenaikan. So maksudnya apa? Dia akan buy lah. Okay, benda ni subjektif, cuma kita kena tengok. Keep on analyse. Okay, keep on analyse ini benda.
Dia buat kenaikan, tengok, biarkan dia. So, for example, untuk marketing daripada bawah sini lah kita ambil, okay, let's say lah kita ambil sini sampai atas ni lah 775 sorry 77 ringgit, 77 dolar for one position, 7,759 point, okay, dalam 700 pip lah, 70 pip lah, 700 boleh lah, tapi harga untuk booking akan dapat dalam 70 US dollar untuk satu entry. Okay, so position tu untuk satu, okay, tapi bila kau dah confident dalam masa tu, kalau kau masuk 2, 3, sorry, okay, let's say daripada 1, 2, 3, 2 minggu lah, mustahil dalam sini, pilih sini, ini ada naik lagi. Jadi sini stop kau buat 2, di sini mustahil kita nak masuk lagi. Sebab kau dah tahu ada confirmation untuk buy. Lepas tu buy ini, check di sini mustahil kita nak masuk lagi buy. Buy 2, 8. 8 sampai berapa? Kalau 1 sudah 70 lebih. Mau dekat 600 lebih, 200 lebih, 600 juga dalam seminggu lebih perjalanan ni. 500 besar tu. Okay, so yang ini perlu sabar, tunggu dan confirmkan. Ini turun, position sell, masih sell, ini sell. Dia bermain macam tu je. Tengok, the same thing. Sudah 65 dolar. Di sini belum lagi baru turun ke bawah. Sideway sangat jahat. Kadang-kadang ini membuatkan trader stress. Tapi the good trader dia akan tunggu a good position. Contoh sini, mana dia tengok boleh makan besar, tengok dia pergerakan top BB dengan BB wall. Gerakan ni macam mainan dia. Macam lah. Ini sudah lepas 2 tahun dari perjalanan. Dari 2014 selesaikan. Yang ini sudah 2016. Pattern sama je. Sideway, BB kangkang, buy atau sell, macam tu je. Sideway, lepas tu tunggu sekejap, muncul, keluar break, top BB, lepas tu dia masuk balik, break, lepas tu turun ke bawah, lepas tu balik. Memang macam tu je. Cuma kesabaran tu amatlah diperlukan. Okay. So, yang mana ada laptop, okay, boleh buat yang macam aku buat tadi. Orang tengok pergerakan market ini adalah salah satu cara untuk orang review market ataupun tengok pattern balik ke band dengan stochastic. This is the best way untuk orang belajar juga. Selain daripada orang scroll slowly di phone, tengok sekali, orang kena flashback market yang sebelum ini. Okay? So, aku stop dulu sampai sini. Yang mana ada mau PM nanti, PM saja. Anytime aku boleh, aku tolong. Kalau mungkin orang tidak boleh apa-apa atau tidak boleh buat itu market, then kita buat sama-sama. Apa-apa mau tanya boleh, tidak masalah.
Tidak ada masalah kalau mau tanya. Dan nanti just ini je lah, just tanya WhatsApp atau PM aku dekat sini pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Jangan malu-malu untuk bertanya, sebab kalau bertanya, sesat jalan,